saya boleh terus jawab soalan yang kedua. Kenapa bila kita berkempen kali ini, kita perlu buat keputusan yang jelas mengenai siapa yang perlu dipilih, kerana pilihan itu menentukan mod dan juga strategi masuk pilihan raya. Setiap kali ada pemilihan, kalau ditanya kenapa ada kumpulan, sebenarnya pemilihan parti ini adalah satu amalan demokrasi yang sama juga macam kita masuk pilihan raya umum, pilihan raya negeri. Kenapa ada parti-parti dalam yang masuk bertanding dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum? Kerana setiap parti ini mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara yang paling baik untuk menambah baik keadaan. Sama juga dalam parti. Walaupun kita dalam satu parti ada pandangan dan pembawaan dan pendekatan yang berbeza. Kenapa contohnya saya memang tidak sehaluan dengan saudara Azmin sejak 2014? Sebabnya kerana saudara Azmin tidak yakin dengan kekuatan diri sendiri. Masa itu Azmin hanya ada satu saja kepentingan, iaitu dia mahu kekal menjadi Menteri Besar Selangor. Dan bagi dia untuk kekal jadi Menteri Besar Selangor, kita mesti mengangkat PAS dan buang politik pelbagai kaum kita. Sebab dia yakin dia hanya boleh kekal Menteri Besar Selangor dengan mendapat undi PAS, terutamanya sebab kursi dia Gombak dan juga kursi Gombak dia 80% Melayu. Pandangan saya ialah kita tak boleh buat macam itu kerana itu bertentangan dengan prinsip kewujudan kita. Kalau saya nak masuk parti macam itu, saya tak masuk PKR lah, baik aku masuk PAS, saya orang Terengganu. Saya masuk keadilan kerana saya yakin dengan keindahan dan juga kepelbagaian kita. Dan pimpinan di atas tidak ada hak untuk menukar prinsip kewujudan kita. Kenapa kita wujud? Walaupun kamu presiden ke, timbalan presiden ke, naik presiden, keputusan-keputusan besar yang mengubah citra kita sebagai sebuah parti tidak boleh dibuat oleh 2-3 orang pimpinan di atas. Itu pandangan saya daripada dulu. Jadi pertembungan dengan Azmin itu ialah soal perbezaan pendapat mengenai strategi masuk pilihan raya. Jadi sudah tentu dia sampai ke satu peringkat, dia memuncak. Sebab itu dalam pilihan raya, pemilihan parti yang lepas, perkara itu berlaku. Sama juga kali ini. Saudara-saudari tahu bahawa saya dengan Saifuddin cukup rapat. Saudara-saudari tahu juga dalam pemilihan 2018, saudara Saifuddin berkempen mati-matian untuk saya. Saudara Saifuddin yang mati-matian sebut dalam buku yang dia bacakan, yang Datuk Seri Anwar sendiri sebut, saya pun tak ulang perkara itu. Yang sebut dia sendiri. Kenapa kali ini ada pertembungan? Pertembungannya ialah kerana kita ada dua pendekatan yang berbeza mengenai masuk pilihan raya. Saya yakin kepada 3 petua yang saya sebut tadi. Ada masa naik, ada masa turun, bina kekuatan sendiri dan timing kena betul, dan yang paling penting saya yakin dengan kekuatan dan keindahan anggota keadilan dan yakin dengan diri sendiri, dan saya yakin dengan pilihan yang rakyat buat. Saya yakin bahawa rakyat ni tak bodoh. Kalau rakyat bodoh, kita tak menang pilihan raya. Sebab kita tak ada wang, kita tak sokong orang, kita tak boleh bagi apa-apa kepada rakyat. Macam saudara-saudari hadir hari ini, raya ke-6 datang daripada seluruh negeri Sarawak, daripada kawasan pedalaman. Saudara-saudari terpaksa keluar duit sendiri untuk menjadi tuan rumah saya dan kawan-kawan hari ini. Kita tak boleh bagi apa. Tapi kita yakin bahawa rakyat ini cerdik. Dia duduk rumah panjang ke? Dia duduk flat ke? Dia duduk atas bukit ke? Dia cerdik. Dan kalau kita yakin dengan rakyat, kita bina kekuatan kita, dia akan ada sampai masanya yang rakyat akan bagi peluang itu pada kita. Itu pandangan saya. Pandangan saudara Saifuddin berbeza. Pandangan saudara Saifuddin ialah untuk masuk pilihan raya ini kita sedang lemah.
Kalau kita sedang lemah ini, kalau kita nak lawan, kita tidak berkemampuan, maka kita kena bekerja dengan semua. Saya hormat pandangan itu. Tapi saya rasa dan saya tahu sebahagian besar, lebih 80% anggota akar umbi kita di bawah tidak bersetuju dengan pandangan itu setelah apa yang berlaku beberapa kali, beberapa tahun kebelakangan. Sebab itu kalau sahabat-sahabat di Sarawak, di tempat lain tanya saya, apakah akan berlaku perpecahan? Tian Chua sebut, cara saya ini akan memecah belahkan parti. Saya nak jawab begini je. Saya dah melalui pemilihan parti 4 kali. 2010, 2014, 2018 dan sekarang 2022. Itu tak campur pemilihan parti masa saya Exco Pemuda dahulu. Saya dah berada dalam parti ini sejak hari pertama. Pengalaman saya, sahabat-sahabat, saya tidak pernah merasakan parti begitu bersatu seperti kali ini. Bersatu itu bukan soal saya, peribadi saya, bukan soal calon. Bersatu dari segi keazaman dan keinginan kita untuk membina kekuatan kita sendiri, untuk menolak pengkhianat, untuk kembali kepada rakyat. Mana-mana kami pergi, itu sebenarnya suara anggota di bawah. Parti yang di akar umbi, yang bekerja 20 tahun ini, dia tak peduli sangat siapa jadi menteri, siapa akan dapat apa. Kita ada maruah kita di kawasan setempat kita. Kita dah 20 tahun kibar bendera kita tanpa kita perlu tunduk dan jual diri kita. Kenapa sekarang kita nak jual diri kita sedangkan kita masa menang dahulu, kita menang sebab kita lawan dengan kekuatan kita. Itu yang menyatukan parti. Cuma bila ada dua pertembungan pendekatan dan pemikiran begini, ada pimpinan yang berpandangan macam saya, sama juga macam saudara-saudari. Ada pimpinan akar umbi rasa begini, rasa begitu. Ada pimpinan yang berpandangan seperti saudara Saifuddin. Itu hak masing-masing. Sama juga di bawah untuk memilih, itu hak masing-masing. Saya yakin dengan demokrasi, saya yakin dengan kebijaksanaan sahabat-sahabat di bawah. Lagipun parti ini tidak dibina oleh 4-5 kerat pimpinan di atas. Tak kira hebat macam mana pun kita. Parti ini dibina oleh ketua-ketua ranting, anggota-anggota cabang-cabang di seluruh negara. Tidak kira kamu menang atau kalah pilihan raya. Anggota inilah yang membina kekuatan parti. Sebab itu saya yakin dan saya serahkan kepada anggota masing-masing. Cuma nasihat saya kepada diri sendiri, kepada sahabat-sahabat yang bertanding, kepada saingan, jadikan pemilihan kali ini pemilihan mengenai pilihan strategi dan pendekatan. Jangan jadikan serangan pribadi. Jangan gunakan wang. Jangan ugut. Jangan sabitkan kalau kamu tak sokong aku nanti kamu tak boleh jadi calon. Saya hormat 100% apa pilihan di bawah. Sebab saya juga ketua cabang. Saya faham perasaan ketua cabang. Belum jagilah aku kena bertanding tak macam orang Sarawak menang dalam bertanding ni kan. Saya masih lagi calon ketua cabang kan. Jadi saya faham. Kalau pemilihan itu adalah tertumpu kepada persoalan pendekatan dan strategi untuk menang sahaja dan kita berlawan dengan sihat tanpa kita serang peribadi, tanpa kita tabur wang, tanpa kita tekan lawan, tanpa kita ada perkara-perkara yang menyebabkan tercemar pemilihan itu, maka sudah tentu kalau yang menang atau kalah selepas itu dia tak ada hurt feelings, dia tidak melukakan perasaan. Dan itu cara dia untuk kita semua lepas itu, siapa pemenang, kita terima keputusan yang dibuat oleh anggota di bawah. Kerana akhirnya, parti kita ini setiap satu anggota, satu undi. Jadi saudara-saudari ada hak.
Kalau saudara-saudari rasa, contohnya di Sarawak, cara terbaik ialah kita berunding dengan PSB. Ataupun kita berunding dengan GPS. Kalau GPS nak berunding, itu hak saudara. Kami pimpinan kena terima. Kalau contohnya Sarawak berfikiran begitu, terpulang. Tugas saya ialah cuba meyakinkan dan cuba memberi hujah kenapa saya rasa langkah itu sebenarnya tidak membantu. Jadi, saya tidak bimbang sangat sebenarnya soal perpecahan. Begitu juga saya tidak bimbang sangat kalau ada pimpinan yang memilih untuk menyokong ataupun berpandangan kita perlu kemah besar. Itu cantiknya parti kita. Keputusan-keputusan besar sebegitu wajar dipulangkan kepada anggota, bukan dibuat oleh beberapa orang kerana kita dah melalui 2 tahun tempoh itu. Selepas Sheraton move, saya ingat parti dah bagi ruang sepenuhnya. Kalau perlu ada rundingan, kita melihat saja, kita mendengar,